Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manif FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manif FM. Setiap 6 petang akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manif FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah slot Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Pembicaraan rukun iman yang ke-6, slot yang ke-14. Kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 2, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia, dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah. Mana takdir Allah? Baiknya iman dan ta'ah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan jahatnya wa syarrihi, dan jahatnya, jahat, kufur dan maksiyah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi baik dan jahat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni daripada kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu yang dipanggil qada, ketentuan azali, dan daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah yang kita sebut sebagai qadar. Jadi sebagaimana yang kita maklum, di rukun iman yang ke-6 keluar 2 pegangan. Beriman segala-gala perkara baik dan jahat qada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman segala-gala perkara baik dan jahat adalah datang daripada qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya masih lagi membicarakan hak berkaitan dengan qada Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Pegangan yang pertama daripada 2 pegangan pada rukun iman yang ke-6, yang mana saya membicarakan berkaitan dengan perkara jahat qada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara jahat, kufur dan maksiyah datang daripada qada Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Jadi perkara jahat, qada dan qadar Allah ini tiap-tiap slot akan diulangi kerana ianya adalah tajuk rukun iman yang ke-6. Perkara baik, iman dan ta'ah. Perkara jahat, kufur dan maksiyah
datang daripada qada dan qadar Allah. Jadi termasuk perkara jahat, kufur dan maksiat datang dari qada dan qadar Allah akan berulang tiap-tiap minggu sebab ianya adalah tajuk rukun iman yang keenam. Kemudian pergi kepada adab percakapan. Adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri hamba sendiri. Jadi adab percakapan ini saya sudah datangkan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW di selok yang ke-12. Selok yang ke-13 minggu lepasnya, saya pergi kepada hukum seseorang menyandarkan perbuatan jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah minggu ini selok yang ke-14 saya sebut minggu lepasnya saya akan pergi kepada qada Allah yang bersifat dengan iradah dan redha Allah Subhanahu wa taala di sisi ahli sunnah wal jamaah tidak berlaziman. Insya-Allah hak berkaitan dengan qada Allah dan redha Allah di sisi ahli sunnah wal jamaah tidak berlaziman. Saya akan bicara semulalah. Saya bercadang untuk selok minggu ini saya nak menyambung lagi. Saya nak tambah lagi pembicaraan berkaitan dengan hukum menyandarkan perkara yang jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah boleh pergi kepada pembicaraan qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Jadi pembicaraan rukun iman yang keenam ini sidang pendengar, insya-Allah saya akan perhalusi satu-satu secara perlahan-perlahan. Dan saya akan alih satu tajuk kepada satu tajuk secara tersusunglah insya-Allah. Dan sidang pendengar sebagian sebut di permulaan tadi, selok talaki Safinatun Najah sekarang ni live FB, yang mana sidang pendengar selain daripada boleh kongsikan hot live FB ni, sidang pendengar juga boleh ambil sipang taruh. Ambil sipang taruh, boleh diulangi dengar kemudian. InsyaAllah bila lengkap selesai pembicaraan rukun nikmat ke-6, bolehlah dikongsikan sepenuhnya hak selok pembicaraan rukun iman yang ke-6. Jadi untuk minggu ini saya akan menyambung berkaitan dengan hukum menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pegangan sudah sangat jelas. Perkara baik, perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergi pada adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tidak baik datang daripada diri hamba sendiri. Itu adab percakapan. Bukan hanya di hujung ceramah, di hujung tazkirah, biasanya penceramah pentazkirah akan mengakhiri dengan yang baik daripada Allah, yang kurang elok datang daripada kelemahan saya sendiri. Bukan hanya penceramah ataupun pengkuliah bercakap seumpama tu, bahkan kita semua pun bercakap seumpama tu. Yang baik daripada Allah, yang kurang baik datang daripada diri sendiri. Tapi kita biasanya tengok tu penceramah tu, dia pun pengkuliah, sebelum mengakhiri ceramah dan kuliah, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Bukan hanya pengkuliah, itu adab percakapan. Kemudian janganlah sekali-kali adab percakapan tadi itu dijadikan sebagai pegangan. Kalau berpegang perkara baik daripada Allah, perkara yang tak baik datang dari diri hamba sendiri, bukan datang daripada qada dan qadar Allah, itu jelas sangatlah pegangan yang terpesong,
pegangan yang sesat daripada jalanan Ahlussunnah Jemaah yang khilaf ulama pegangan tersebut kafir, iman tidak sah, ataupun pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Tapi yang pasti itu pegangan yang terpesong, pegangan yang sesat, yang memang saya sendiri pernah bertemu dengan mereka yang selama ini berpegang perkara baik sahaja qada dan qadar Allah. Perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar Allah. Ambilannya, sandarannya, tu dia kata penceramah pengkuliah yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, itu ada percakapan. Pegangan rukun iman yang keenam. Itu lebih, itu jelas. Rukun iman yang keenam. Baik dan jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya pernah mendengar ada orang yang tidak bersetuju penceramah pengkuliah mengakhiri ceramah dan kuliah dengan yang baik daripada Allah, yang tak baik, yang kurang ke masa sendiri. Sebab apa? Dikatakan takut pendengar menjadikan itu pegangan. Tidak. Penceramah pengkuliah yang berkata yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari masa sendiri, itulah maksud daripada ayat Al-Quranul Karim. Dan bukan penceramah pengkuliah semua kita seumpama tu. Nanti kan orang pendengar salah faham, tak akan salah faham sebab pegangan tetap dah. Rukun iman yang keenam, baik jahat, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pernah cerita, saya sendiri pun pernah dijemput buat satu ceramah, satu kuliah. Di akhiri tu saya pun kata sama jugalah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik, yang kurang tu kelemahan saya sendiri. Kira wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi lah. Kira-kiranya teringatlah. Nanti kan pendengar jadikan itu sebagai pegangan, maka saya pun hura balik apa yang saya kata tadi tu. Yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, saya hura balik. Itu adalah adab percakapan. Itu bukan pegangan. Kira-kira nada ceramah tu kira wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba kalau kita cakap masuk gia semula, bergerak balik. Saya hura panjang pula percakapan dan pegangan. Kemudian yang mengikuti ceramah tu pula responnya agak tinggilah responnya. Maknanya kita nampak respon tu bersungguh panjang, hura balik pegangan dan percakapan. Kena-kena memang dimaklumkan kemudian apabila dinyatakan bahawa yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan itu hanya adab percakapan, bukan pegangan. Pegangan balik pada rukun nikmat yang keenam, segala-gala perkara baik dan jahat, qada dan qadar. Sebaliknya kalau berpegang sebahagian percakapan tadi, yang baik saja qada Allah, yang tak baik bukan qada Allah, itu pegangan yang terpesong. Memang dimaklumkan kemudian satu kejutan. Sebab apa? Sebab ada di kalangan yang mengikuti ceramah tu memang berpegang dengan akidah yang sesat. Lepas tu lah bila saya sambung huraian balik itu, jadi respon tu maknanya dapat respon lah. Dapat respon yang baik. Tapi tidak boleh nak salahkan penceramah pengkuliah. Sebab itu adalah makna daripada ayat Al-Quran. Itu makna daripada ayat Al-Quran. Suratul Nisa, saya duk baca semua tu. Ayat yang ke-79 tu. Tu saya dah baca semua dah. Dan bukan penceramah pengkuliah. Semua kita pun wajib bercakap seumpama tu. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri sendiri. Haram menyandarkan perkara yang jahat, perkara yang buruk kepada qada dan qadar Allah. Walaupun perkara jahat tersebut belum dilakukan lagi. Sama telah pula
setelah melakukan perkara jahat, apabila ditegur, saya melakukan perkara jahat tersebut, qada dan qada Allah, hukumnya adalah haram dan dosa besar. Sebagaimana saya sebut minggu lepasnya, slot yang ke-13, bahkan menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qada Allah dengan tujuan untuk menghalalkan kejahatan dan kezaliman, maka jatuh murtad seseorang, wal-iyazabillah. Itu saya sebut dah, hak selok minggu lepas. Menyandarkan perkara jahat kepada qada Allah dengan tujuan untuk menghalalkan perkara yang jahat. Kenapa kamu berjudi, kamu minum arak, haram, berdosa besar tu. Berjudi, minum arak haramnya. Kenapa? Kan ianya qada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nak menghalalkan. Hak ni jatuh murtad, wal-iyazabillah. Kemudian minggu lepas, saya sudah bicara bukan hanya perkara jahat, perkara yang kurang elok, walaupun bukan maksiat sekalipun, haram disandarkan pada qada dan qada Allah. Saya datangkan contoh minggu lepasnya, seorang tu pemalas. Tiba-tiba menyandarkan kemalasan dia itu kepada qada dan qada Allah. Walaupun malas dia tak berdosa sebab dia tidak bertanggungjawab, tapi malas ni perkara tidak elok. Bila ditegur supaya berubah sikap, dia pun sandar kemalasan dia kepada qada Allah, hukumnya adalah haram. Walaupun malas tu tak berdosa sekalipun sebab tidak ada tanggungjawab. Itu perkara yang tidak elok. Sama telah perkara yang maksiat, perkara yang haram, sama telah haram menyandarkan perkara yang jahat, maksiat kepada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah seorang ibu, dia belajar berkaitan dengan rukun iman yang ke-6, baik dan jahat, qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu ni tadi balik, kemudian diajar kepada anak-anak. Perkara baik, perkara jahat datang dari qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudian tu anak tadi buat salah. Anak tadi buat salah. Apabila nak dihukum oleh ibunya kan buat salah, tiba-tiba anak tu pula kata, "Ibu, kenapa ibu nak hukum saya? Saya buat salah ni kan, ibu sudah bicara terdahulu, baik dan jahat, qada dan qadar Allah. Jadi kesalahan yang saya buat ni, yang ibu nak hukum ni, qada qadar, kenapa ibu nak hukum pula?" Disandar pada qada dan qadar. Yang si ibu ni pula tak kemah molek, si ibu ni tak mantap molek, jadi terhenti. Terhenti. Tak tahu nak buat apa. Kemudian datang ke kelas, kemudian tanya balik ustaz, saya dulu saya balik ajar pada anak saya, baik dan buruk datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba anak saya ni kemudian buat perkara yang salah yang akan dihukum lah dengan kesalahan tu. Saya nak hukum, tiba-tiba dia dia ulang balik hak ibu dia ajar terdahulu, hak saya ajar terdahulu, hak tak baik pun qada dan qadar. Jadi ibu tu ajar tak lengkap. Dia hanya ajar pegangan sahaja. Dia tak ajar adab percakapan. Kena terang balik adab percakapannya macam mana. Pegangan betul lah. Baik dan jahat, qada dan qadar. Kenapa tidak ajar adab percakapan? Mana ajar tu tak lengkap. Selepas ajar dah adab percakapan, jangan sesekali menyandarkan kesalahan kepada qada dan qadar Allah. Kemudian disandar lagi kesalahan pada qada dan qadar Allah. Tu kena hukum pula situnya. Kena hukum. Yang pertama, hukum kerana melakukan kesalahan. Hukuman yang kedua, dia melakukan kesalahan yang kedua dengan bahawa
Ia menyandarkan kesalahan kepada qada dan qadar. Dua kesalahan, dua kali hukum. Kena gitu. Balik perjelaskan kembali pegangan, kemudian adab percakapan, peringatan baik-baik, jangan sesekali lain kali menyandarkan kesalahan pada qada dan qadar. Kalau menyandarkan pada qada dan qadar, hukumnya haram, akan dihukum. Kalau dia kemudiannya menyandar kesalahan pada qada dan qadar Allah, kena dua kali hukum. Jadi ajar tu biar lengkap pegangan dan juga adab percakapan. Memang biasa. Biasa ni menyandarkan kesalahan kepada qada dan qadar Allah. Dia sebagai ketua, boh. Jadi adalah di kalangan orang bawahan dia tu yang kurang elok dia punya pekerjaan. Dia kurang elok. Maknanya kalau keluar berehat, lambat masuk contohnya. Jadi apa boleh ditegur, kenapa kamu ni orang lain buat kerja, maknanya sempurna, banyak hasilan. Kamu buat kerja ni tak sempurna. Hasilan kamu kurang. Dia pun sandar. Sempurna ke tak sempurna. Dapat hasil yang banyak ke kurang. Kodok kodar belah kedah. Dia gitu ke boh dia. Yang boh ni pula, bila orang bawahan cakap seumpama tu, tak jawablah bohnya. Sebab apa? Sebab boh tu tak reti. Sebut kata tak reti tu, orang tak marah. Kalau sebut kata jahil, orang terasa. Jahil lah, tak reti tu bahasa Melayu. Sepatutnya apabila dinasihati, supaya buat kerja molek, jangan mengulangi kerja yang tak molek, yang menghasilkan hasil yang sedikit, tiba-tiba disandarkan pada qada dan qadar, kena dua kali marah lah. Kenapa kamu ni? Perkara yang tak baik kamu ni, kecuaian kamu, kelemahan kamu ni, kemalasan kamu ni, kamu sandar pada qada dan qadar Allah. Kena marah pula sekali laginya. Kena berceramah molek kepada orang bawahan tu. Tapi boh tak reti. Orang bawahan sandar kekurangan dia kepada qada dan qadar. Jadi boh ni senyap. Sebab apa? Tak reti orang panggil tu. Sebab apa dia sandar seumpama tu salah sangat-sangat. Haram dia sandar seumpama tu. Mana kena marah pula. Kena ambil tindakan pula. Atas kesalahan yang kedua, kesalahan yang pertamanya kerja tak molek. Banyak curi tulang. Kerja tidak amanah. Salah dah di situ. Kemudian kesalahan yang kedua pula sandar kepada qada dan qadar. Dua kali kesalahan. Kena beri amaran keras sepatutnya. Tapi bila orang bawahan sandar kekurangan pada qada dan qadar, boh tadinya dia berdiam diri. Tak reti orang panggil. Menyandarkan kesalahan kepada qada dan qadar, tu kena hukum. Bahkan pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang kedua, sebelum Sayyidina Umar menghukum seorang pencuri. Sebelum Sayyidina Umar menghukum, Sayyidina Umar tanyalah. Tanya, usul periksa, selidik molek. Yang kamu mencuri ni kerana apa? Mana selidik molek. Yang kamu mencuri ni kerana apa? Tiba-tiba pencuri yang nak dihukum ni jawab, qadallahu alayya, telah mengqada oleh Allah Ta'ala atas aku. Aku mencuri ni qada Allah Ta'ala. Jawab pencuri ni. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memerintahkan supaya dikerat tangan dan disebat sekali. Potong tangan kerana mencuri dan kena sebat sekali. Maka ditanya akan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada hukuman yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar tu. Hukuman yang dijatuhkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kerat tangan dan kena sebat. Jadi ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, kenapa pencuri tadi
selain daripada dikerat tangan, kemudian disebat, sebab hukum kerat tangan adalah hudud had daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dikurangkan dan tidak boleh ditambah. Akan had, akan hudud yang telah disakatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Quran sudah perintah jelas, faqta'u aydiyahuma. Potong oleh kamu akan kedua tangan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Itu hukum yang dihadkan, yang disakatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bolehlah kerat tangan dan nak tambah pula dengan sebatan. Maka jawab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kerat tangan kerana mencuri, itu perintah Al-Quran. Dan sebat kerana dusta atas Allah Subhanahu wa taala. Apa dusta atas Allah? Kerana menyandarkan mencuri tadi kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata dusta? Memang hakikinya mencuri itu qada dan qada Allah. Kenapa Sayyidina Umar menyatakan satu pendustaan atas Allah Subhanahu wa taala apabila menyandarkan mencuri itu kepada Allah? Jadi kenapa Sayyidina Umar kata dusta? Dusta itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Selagi akan berkata oleh mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jikalau Allah Ta'ala beritahu pada Nabi SAW, selagi akan berkata mereka yang menyekutukan akal Allah. Mereka kata macam mana? Jikalau menghendaki oleh Allah bahawa kami akan menyekutukan Allah. Jikalau menghendaki oleh Allah bahawa kami tidak akan menyekutukan Allah, bapa-bapa kami tidak akan menyekutukan Allah, nescaya kami tidak akan menyekutukan Allah. Nescaya bapa-bapa kami tidak akan menyekutukan Allah. Jadi kesyirikan mereka, kesyirikan bapa-bapa mereka terdahulu disandarkan kepada Allah yang kehendak. Kalau Allah tidak menghendaki kami menyekutukan Allah, jikalau Allah tidak menghendaki bapa-bapa kami menyekutukan Allah, nescaya kami tidak akan menyekutukan Allah, kata puak yang musyrikun ni. Dan bapa-bapa kami pun tidak akan menyekutukan Allah. Dan kami tidak akan mengharamkan perkara yang dihalalkan jikalau Allah tidak menghendaki. Macam mana jawab Allah Subhanahu wa taala kepada orang musyrik pada masa Nabi SAW menyandarkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah sebagaimana orang yang menyekutukan Allah pada masa Nabi SAW melakukan pendustaan tu, sebagaimana golongan-golongan musyrikun yang sebelum daripada mereka menyandarkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil pendustaan. Sebab tu Sayyidina Umar menyatakan bahawa sebab kerana pencuri tadi dusta atas Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seseorang yang menyandarkan kesalahan kepada qada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh kata kamu telah dusta atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya orang yang menyandarkan kejahatan kepada qada Allah dikena takzir, sebagaimana takzir yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam kitab dinyatakan bahawa, dan kitab Faridatul Faraid contohnya, dinyatakan bahawa yang selalu menyandarkan kesalahan kepada qada dan qadar Allah ada di kalangan mereka yang mempunyai kekuasaan. Itu dinyatakan dalam kitab Faridatul Faraid.
Maknanya menyandarkan kejahatan kepada qada dan qadar Allah banyak berlaku daripada mereka-mereka yang punya kuasa. Apabila mereka melakukan satu perkara yang baik, mereka terkadang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Tidak disandarkan kebaikan pada qada Allah. Mereka akan sentiasa mengungkit-ungkit. Itulah kebaikan dia. Itulah kebaikan dia. Sebaliknya, apabila berlaku perkara yang tak baik, yang merugikan, akan disandarkan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh. Bila siap satu-satu pembinaan, comel cantik, inilah kerana kepintaran kami, kerana kecermalan kami, kerana gemilangnya kami, tertegaknya satu-satu bangunan yang indah. Kami. Malangnya apabila bangunan yang indah tadi itu runtuh. Bila runtuh sahaja, perkara yang sangat-sangat memalukan, runtuh sahaja, masing-masing kita panggil menuding jari. Satu pihak menuding jari pada satu pihak yang lain. Pihak yang lain pula menuding jari pada pihak yang lain pula. Sama-sama menuding jari. Sebab apa? Sebab berlakunya runtuh tu contohnya. Satu perkara yang luar biasa. Satu perkara yang memalukan. Mesti ada satu perkara yang sebaliknya kenapa berlaku seumpama tu. Dalam keadaan menuding jari kepada pihak-pihak yang lain, akhirnya jumpalah. Nak tuding kepada siapa? Runtuh tu qada dan qadar Allah. Jumpa dah. Disandarkan kepada satu pihak menafikan, disandar pada pihak yang lain. Pihak yang lain menafikan, akhirnya disandarkan runtuh tadi kepada qada dan qadar. Disandarkan runtuh yang berpunca daripada kesalahan manusia, kecuaian manusia, penyelewengan manusia, gagalnya manusia menjalankan kerjaan yang baik, tiba-tiba disandarkan kepada qada dan qadar Allah. Hukumnya haram, dosa besar. Ini Hana kitab menyatakan banyak berlaku pada orang yang mempunyai kuasa. Malangnya menyandarkan perkara yang tak baik kepada qada dan qadar secara yang sangat terbuka, orang agama tidak menegur. Orang agama hanya berdiam diri apabila perkara yang pelik berlaku, perkara yang berpunca daripada kecuaian manusia, tiba-tiba disandarkan kepada qada dan qadar Allah. Runtuh tu qada dan qadar. Bila Allah mengqadakkan runtuh, siapa kita yang boleh menghalang qada qadar? Betul lah hakikinya seumpama tu. Gerak diam kita pun qada dan qadar. Tapi runtuh tu berpunca daripada apa? Berpunca daripada kesalahan manusia. Maka haram menyandarkan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena ingat molek ni. Jangan mudah-mudah menyandarkan kesalahan, kecuaian kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita kena ambil faham molek. Pegangan tetap dah. Adab percakapan tu kena jaga molek. Hak percakapan harian kita mengikut adab lah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri sendiri. Tetapi kena sentiasa peringat kepada mereka-mereka yang di bawah tanggungjawab kita. Dan kepada sesiapa pun kena sentiasa peringatlah. Pegangan rukun iman yang keenam. Sekian perkara qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu ketika berlaku satu polemik.
Polemik ni perkara yang jadi isu yang meluas. Disandarkan kenaikan harga barang kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disandarkan kepada hadis Bukhari hak berkaitan dengan Nabi SAW menyandarkan kenaikan harga barang pada masa Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlandaskan pada hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari, Nabi menyandarkan kenaikan harga barang pada masa Nabi kepada Allah. Maka kenaikan harga barang pada masa sekarang disandarkan kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibantah oleh agamawan yang lain yang mula-mula menimbulkan polemik. Kenaikan harga barang adalah takdir Allah, qada Allah. Agamawan dibantah oleh agamawan yang lain. Salah tu. Kenaikan harga barang disandarkan kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya menyandarkan kenaikan harga barang qada Allah, dia mengekali dengan apa yang dikatakan sebab berlandaskan pada hadis Jibril, berlandaskan pada hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari. Nabi menyandarkan kenaikan harga barang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi polemik ini berlawan. Begitu begini. Dituduh sebelah pihak Jabariyah, dituduh sebelah pihak Qadariyah. Dan polemik ini berjalan agak lama, disertai oleh agamawan yang lain, sampai ke sudah hak sebenarnya hak mana tergantung. Hak sebenarnya hak mana? Hak betul ni hak mana? Tergantung. Ini di kalangan agamawan. Jadi macam mana orang ramai, orang awam ni? Hak sebenarnya hak mana? Kenaikan harga barang pada masa sekarang, qada Allah ke tidak qada Allah? Sebab ada agamawan mengatakan qada Allah. Ada agamawan mengatakan bukan qada Allah. Jadi tergantung begitu sahaja. Dalam negara kita, ialah orang yang lebih tugas dalam bab agama ni ramai sangat-sangatlah yang ada autoriti. Yang ada autoriti tu ramai. Kenapa yang ada autoriti tidak menjelaskan sebenarnya hak mana? Bagai-bagai pandangan-pandangan. Oh, kalaulah kenaikan harga barang qada Allah, apabila di mahkamah tuan hakim bertanya kepada seorang pembunuh, kenapa kamu membunuh? Pasti mereka akan jawab qada Allah. Takkanlah membunuh tu qada Allah juga. Jadi kalau qada Allah juga, nanti tuan hakim tanya pada pembunuh, kenapa kamu membunuh? Pasti akan jawab qada Allah. Sampai ke satu peringkat, ini golongan yang mengaku ahli sunnah wal jamaah lah ni. Sampai di satu peringkat, peniaga, bab ni berkaitan kenaikan harga barang. Sampai satu peringkat, ada yang mengaku ahli sunnah wal jamaah mengeluarkan kenyataan peniaga-peniaga yang bukan Islam pun mengetahui kenaikan harga barang bukan qada Allah Subhanahu wa taala. Oh, bayangkan. Kalau kita cakap kok, dia bokeh rukun iman yang ke-6. Dia bokeh rukun yang ke-6. Peniaga-peniaga bukan Islam pun mengetahui kenaikan harga barang bukan datang daripada Allah. Itu bukan Islam. Jadi yang mengaku ahli sunnah ni, dia bokeh hak rukun yang ke-6. Segala-gala perkara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada bagai-bagai ni. Timbul kenyataan-kenyataan yang akhirnya tergantung begitu saja. Hak sebenarnya hak mana? Ahli sunnah jemaahnya macam mana? Yang salahnya macam mana? Sebab dua pihak yang berlawanan ni. Mana yang sebenar, mana yang tidak sebenar. Akhirnya tergantung.
kita faham. Kalau kita kemah molek dalam bab pegangan, bab adab percakapan, kita faham. Kenaikan harga barang pada masa Nabi bukan berpunca daripada kesalahan manusia, disandarkan kepada Allah. Sebaliknya, kenaikan harga barang pada masa kita sekarang ni berpunca daripada kelemahan manusia, kecuaian manusia, penyelewengan manusia, menjadi faktor naiknya harga barang. Maka haram sama sekali menyandarkan kepada qada dan qadar Allah. Haram menyandar pada qada dan qadar Allah. Kalau kenaikan harga barang yang berpunca daripada kelemahan, berpunca daripada kecuaian, berpunca daripada penyelewengan manusia itu sendiri. Sebab kenaikan harga barang banyak faktor dia. Kalau tidak berkait dengan kesalahan kecuaian manusia, barulah boleh sandar kepada qada dan qadar. Tapi kalau berpunca daripada kesalahan, kecuaian, penyelewengan manusia, kegagalan urus takbir manusia, menyebabkan berlaku kenaikan harga barang, maka kenaikan harga barang yang berpunca seumpama ni haram disandarkan pada qada dan qadar Allah. Menyandarkan pada qada dan qadar Allah, kenaikan harga barang yang seumpama ni haram hukumnya. Sebaliknya, mereka yang menafikan terus kenaikan harga barang qada dan qadar Allah, berpegang bahawa kenaikan harga barang ni bukan qada dan qadar Allah, itu pegangan yang sesat. Itu pegangan yang salah. Jadi, yang jelasnya, kenaikan harga barang tadi berpunca daripada mana? Berpunca daripada kesalahan manusia, haram disandarkan pada Allah. Pegangan tetap dah. Segala-gala perkara, kenaikan harga barang ke apa ke, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini polemik yang timbul pertentangan di kalangan agamawan, tetapi dibiarkan tergantung tanpa penjelasan yang jelas macam mana orang awam yang mendengar. Macam mana orang awam yang mendengar. Ini tugas orang agama, jelaskan baik-baik. Tapi dimulai dengan menyandarkan kenaikan harga barang yang berpunca daripada kelemahan manusia kepada qada Allah, hukumnya haram. Sebaliknya, timbul pula golongan yang menafikan terus kenaikan harga barang qada Allah. Itu lagi berat, itu pegangan yang terpesong. Menyandarkan kesalahan kepada qada Allah yang diharuskan satu situasi. Mana yang diharuskan? Satu situasi. Jadi saya nak selesaikan slot yang ke-14 ni berkaitan dengan hukum menyandarkan kesalahan pada qada dan qadar. Satu situasi kita boleh menyandarkan kesalahan pada qada dan qadar. Mana kesalahan tersebut sudah bertaubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi orang masih lagi mengungkit-ungkit salah lampau yang telah dilakukan, dan kadang sudah meninggalkan kesalahan tersebut, sudah bertaubah kepada Allah, tapi masih lagi diungkit-ungkit. Dahulu kamu, buat macam mana dahulunya saya melakukan kesalahan, itu qada dan qadar Allah. Jadi menyandarkan kesalahan lampau yang telah ia bertaubah pada qada dan qadar Allah untuk mengelak daripada kata-kata orang, cerca orang, syarak mengharuskan. Sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari, apabila hadis sahih Bukhari Muslim, apabila berjumpanya roh Nabi Adam AS dengan roh Nabi Musa AS, maka Nabi Musa AS tanya Nabi Adam berkaitan dengan penyebab turunnya ke bumi kerana makan daripada pokok khuldi. Maka Nabi Adam AS menjawab, asalumuni ala amrin qadallahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah. Ni. Adakah kamu nak mencela akan daku ya Musa atas pekerjaan yang telah mengqadakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada aku? Jadi Nabi Adam AS menyandarkan kesalahan makan wa khuldi kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Nabi Adam sudah bertaubah, taubah Nabi Adam sudah diterima oleh Allah. Tetapi untuk mengelak daripada dikata
oleh Nabi Musa AS, maka Nabi Adam AS menyandarkan kesalahan tadi kepada qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sabda Nabi SAW mengalah oleh Nabi Adam akan Nabi Musa AS dengan hujah tadi. Dengan menyandarkan kesalahan makan daripada pokok khuldi itu kepada qada Allah. Itu saja yang diharuskan. Menyandarkan kesalahan pada qada Allah. Kesalahan yang telah ditinggalkan, yang telah bertaubat, tiba-tiba kemudian masih lagi diungkit-ungkit, dicerita-cerita oleh orang, maka syarak mengharuskan menyandar kesalahan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari kelemahan diri hamba sendiri. Pegangan tetap dah sekalian perkara qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah Ahlussunnah Jemaah wajib berpegang. Hamba ada ikhtiar dan usaha, walaupun pada hakikinya ikhtiar dan usaha adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah di slot akan datang saya akan pergi kepada pembicaraan yang sebut permulaan tadi. Qada Allah Subhanahu Wa Taala dan redha Allah di sisi Ahlussunnah Jemaah tidak berlaziman. Adapun di sisi Mu'tazilah, qada Allah dan redha Allah berlaziman. Apa maksud di sisi Ahlussunnah Jemaah? Qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. InsyaAllah sama-samalah kita istiqamah dan mengikuti satu-satu selok insya-Allah. Selok yang mana insya-Allah saya akan pindah satu tajuk pada satu tajuk secara perlahan-perlahan, secara berhati-hati. Mudah-mudahan kesemua kita diberi pemahaman dan pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin. Wa fahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.